Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid sekalian, selamat pagi. Kita akan teruskan sesi pelajaran kita pada hari ini, unit 2, pecahan, perpuluhan dan peratus. Pada matrik tahun 4, standard kandungan hari ini adalah 2.4 penyelesaian masalah. Manakala standard pembelajaran yang perlu kamu kuasai pada hari ini ialah menyelesaikan masalah pecahan, perpuluhan dan peratus. Saya harap kamu dapat menonton video yang saya sediakan ini sehingga habis supaya kamu faham dan boleh menyelesaikan masalah harian, pecahan, perpuluhan dan peratus dan memperolehi tahap pencapaian yang tertinggi iaitu tahap penguasaan 4, tahap penguasaan 5 ataupun tahap penguasaan 6 bergantung kepada keupayaan kamu menyelesaikan masalah pecahan, perpuluhan dan peratus. Ingat murid-murid, ini adalah topik yang sangat penting bagi penamat untuk penguasaan kamu bagi unit 2. Baiklah murid-murid, kita imbas kembali kata kunci yang terdapat dalam suatu ayat menyelesaikan masalah harian yang boleh membolehkan kita menentukan sama ada operasi yang terlibat adalah tambah, tolak, darab ataupun bahagi. Okey, dalam menentukan suatu operasi itu adalah operasi tambah, selalunya dalam ayat menyelesaikan masalah harian tersebut ada perkataan jumlah. Ini kehendak soalan nak jumlah. Lebih daripada, lebih banyak ataupun perimeter. Bagi operasi tolak pula ada perkataan beza ataupun selisih. Kurang daripada, lebih dekat, lebih muda, baki, sebelum, lebih cepat dan lebih awal. Okey, untuk menentukan sama ada operasi yang terlibat adalah operasi darab pula, dalam ayat menyelesaikan masalah harian selalunya ada perkataan kali ganda, daripada. Kalau tak ada daripada dan kali, selalunya dalam ayat menyelesaikan masalah harian tersebut meminta kita mencari suatu kuantiti yang banyak. Daripada suatu kuantiti yang sedikit, nak cari suatu kuantiti yang banyak. Contohnya kalau diberi satu biji durian, harganya RM40. Cari nilai harga 4 biji durian yang sama. Okey, awak nampak dari satu harga durian RM40, suruh cari kalau 4 biji harga durian. Okey. Kalau ayat menyelesaikan masalah harian itu adalah operasi bahagi pula, dalam ayat tersebut, dalam ayat menyelesaikan masalah tersebut, ada perkataan sama banyak. Ini sama banyak adalah sebagai satu kata kunci operasi bahagi. Selain itu, setiap pun menunjukkan satu nilai. Kemudian, diagih sama rata. Jadi, kalau diagih sama rata, diagih sama banyak, diikat sama banyak, dijilid sama banyak, itu adalah operasi bahagi. Kemudian kalau dari kuantiti yang banyak nak cari satu. Contohnya diberi harga 4 buah buku ialah RM10. Cari harga sebuah buku yang sama. Itu maksudnya operasi bahagi. Jadi lepas ni saya harap kamu faham dan kalau boleh nanti salinlah kata kunci ni dalam buku latihan kamu. Baiklah, kita terus kepada menyelesaikan masalah harian yang pertama. Contoh 1. Santes, Wilan dan Rukiah mengumpulkan bahan kita semula. Jadual menunjukkan jisim bahan yang dikumpulkan dalam masa 3 minggu. Ini adalah jadual yang menunjukkan jisim bahan yang dikumpulkan dalam masa 3 minggu. Okey, berapakah jumlah jisim bahan yang dikumpulkan itu? Jadi, bila kita dah tengok jadual, kita dah faham, jadi kita tahu jumlah bahan kita semula pada minggu pertama ialah 21/2 kilogram, minggu kedua 4 kilogram dan minggu ketiga adalah 31/5 kilogram. Kehendak soalan dia minta kita mencari jumlah jisim. Jadi kita gariskan kata kunci. Jadi bila kita jumpa perkataan jumlah jisim, yang murid-murid dah kena pasti tadi kan. Bila kita jumpa perkataan jumlah, ia adalah operasi tambah. Okay, tengok di sini. Okay, bila kita tulis balik, 21/2 kilogram tambah 4 kilogram tambah 31/5 kilogram. Bila nombor bulat dan nombor bercampur, kita tambahkan. Sebenarnya kita dah belajar. Nombor bulat ni kita tambahkan dulu. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 3 adalah 9. Kemudian kita salin balik. 1/2 kilo tambah 1/5
kilo. Okey, kita perhatikan penyebut bagi 2 dan 5 ni tak sama. Jadi, kita tak boleh terus tambah sebab kita kena samakan penyebut. Macam mana kita nak samakan penyebut? Kita perlu buat sifir dulu. 2, 4, 6, 8 dan 10. Kemudian kita buat sifir 5. 5 dan 10. Apakah nombor yang sama? Ya, ada nombor yang sama. Nombor yang sama adalah 10. Maka kita perlu jadikan penyebutnya 10. Kita salin balik 9 ni. Jangan tinggal nanti salah. Salin balik 9 ni. Kemudian kita sediakan penyebutnya semua 10, 10. Kemudian kita pergi pada soalan yang kedua ni. Baris yang kedua ni. 2 tiba-tiba jadi 10. Kita tengok sifir 2 kali berapa. 2 darab 5. Bila penyebut dia darab dengan 5, pengangka pun darab dengan 5. 1 darab 5 adalah 5. Okey, 5 tiba-tiba jadi 10. Tengok sifir 5 darab berapa 10? 5 darab 2. Di atas pun darab dengan 2. Dapatlah 2. Kemudian kita terus tambah. Turunkan juga ni 9 ni. 5 tambah 2 adalah 7. Penyebut tetap sama. Penyebut adalah 10. Jadi jawapannya adalah 7 per 10. 9, 7 per 10 adalah sebutan paling mudah. Sebab dia tak boleh dimudahkan lagi. Sebab 7 nombor ganjil. 10 nombor genap. Okey, kita juga boleh semak. Semak adalah kemahiran yang terakhir dalam menyelesaikan masalah harian. Kalau kita nak semak, kita ambillah jumlah yang kita semula ni dalam masa 3 minggu ni. 9, 7 per 10 tolak nilai 3, 1 per 5 tolak 4. Nanti dapat tak jawapan ni? Okey, kita boleh semak. 9, 7 per 10 tolak 3, 1 per 5 tolak 4. Okey, kemudian kita samakan penyebut 5 darab 2, 1 darab 2. Jadi 9 tolak 3 ialah 6. 6 tolak 4 ialah 2. Dia dah tulis kat sini. Dan 7 per 10 tolak 2 per 10. Dapatlah 2. 5 per 10. Permudahkan 5 per 10 ni dengan sifir 5. Tak pandai potong. Awak boleh buat simbol bahagi. Kalau bawah dibagi 5, atas pun dibagi 5. Jadi maka dapat jawapan 2, 1 per 2. Dapat Jadi maknanya kalau awak ada masa lebih, awak boleh semak. Kalau awak cukup yakin jawapan awak betul, tak payah semak pun tak apa. Tapi tengoklah juga sepintas lalu. Kita teruskan kepada contoh menyelesaikan masalah harian yang kedua. Jumlah ahli persatuan sains ialah 140 orang. 3/7 daripada jumlah ahli itu ialah murid tahun 4. Okey, bila kita membaca soalan sebenarnya kita boleh terus gariskan maklumat dan kata kunci. Jadi persatuan sains jumlah ahlinya adalah 140. Okey, 3/7 daripadanya adalah murid tahun 4. Okey. Setengah daripadanya pula adalah murid tahun 5. Hitung beza bilangan ahli antara murid tahun 4 dan tahun 5. Nak soalan dia nak cari beza. Kat sini awak perhatikan ada kata kunci daripada dan beza. Tadi kita dah kenal pasti kalau daripada, daripada ialah operasi darab. Jadi 3/7 ni dinyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi pecahan ni murid tahun 4 ni boleh kita jadikan nombor bulat. Boleh jadikan nombor bulat untuk mencari bilangan murid tahun 4. Jadi kita keluarkan 3/7. 3/7 daripada adalah jadi darab. Jumlah ahli adalah 140. Jadi macam mana kita nak selesaikan 3/7 darab 140 ni? Cikgu lebih suka dipanjangkan. Supaya awak nampak atas dan bawah. Nombor yang atas dan nombor yang bawah. Sekarang ni kita ada dua cara. Sama ada kita nak bagi bentuk lazim ataupun permudahkan. Jadi kalau nombor-nombor yang senang kita sebenarnya baik kita mudahkan. 3 dibagi 7 ke 140 dibagi 7? Okey, mestilah 140 dibagi 7 sebab 140 nombor yang besar. Bila dibagi dengan 7 akan dapat satu nilai. Tapi bila 3 dibagi 7 nanti dapat sifar. Jadi kita ambil, kita masukkan dengan sifir 7. 7 bagi 7 adalah 1. 14 bagi 7 adalah 2. Okey, sifar bagi 7 adalah sifar. Kemudian ayat matematik ini akan menjadi 3/1 darab 20.
Jadi kita nampak 3 darab 20 akan memberikan jawapan 60 orang murid tahun 4. Okey, kita pergi pula kepada murid tahun 5. 1/2 ataupun separuh daripada muridnya adalah tahun 5. Jadi separuh, kalau awak pandai tongkat, separuh daripada 140 ialah 140 bagi 2, kan? Okey, kalau kita nak buat jalan kerja pun boleh. Jadi 1/2 darab 140, maka 2 bahagi 2 adalah 1 kita masukkan dengan sifar 2. 14 bahagi 2 adalah 7. Okey, sifar bagi 2 adalah sifar. Jadi jawapannya adalah 1 darab 70, 70 ke 1 adalah 70 orang murid ahli persatuan sains adalah murid tahun 5. Okay, ini belum lagi habis, belum selesai sebab ini kita baru 2 yang daripada ni, kita selesaikan yang 2 ni. Sekarang kan ada soalan hitung beza. Jadi beza apa? Okay, beza adalah operasi tolak sebab berbeza. Tahun 4 ada 60, tahun 5 ada 70. Tak sama. Jadi bezanya berapa? Beza tu nilai yang di tengah-tengah. Antara beza 70 dengan 60 ialah operasi tolak. Jadi bezanya murid tahun 4 dan murid tahun 5 dalam ahli persatuan sains ialah 70 tolak 60 sama dengan 10 orang. Baiklah murid-murid, kita terus kepada contoh menyelesaikan masalah harian yang terakhir. Contoh yang ketiga, saya baca jadual menunjukkan jarak pergerakan 3 buah kereta belon yang dibina daripada bahan terbuang. Bahan terbuang lagi ya. Hitung beza jarak pergerakan antara kereta Pythagoras dan kereta Einstein. Okey, soalan ini menyertakan sekali gambar tapi tak dinyatakan lah yang mana Einstein, yang mana Pythagoras dan mana Newton. Kalau untuk pengetahuan kamu, Einstein, Pythagoras dan Newton ni sebenarnya adalah ahli saintis atau ahli juga ahli matematik pada zaman dahulu kala. Jadi formula-formulanya masih lagi digunakan sehingga sekarang. Jadi nama kereta ni ialah Einstein, Pythagoras dan Newton. Okey, gambar ni tak penting, sekadar apa? Untuk tapan kamu je. Yang penting ini kenyataannya ataupun maklumatnya. Okey, Einstein jarak pergerakannya, kereta Einstein jarak pergerakannya ialah 2.15 meter, manakala Pythagoras adalah 1.15 meter lebih daripada Newton. Kat sini kita ada kata kunci lebih. Jadi awak mesti tahu kalau lebih operasi tambah, dia lebih daripada Newton. Jadi Pythagoras ni kena tambah Newton. 1.15 ni lebih ni tambah dengan Newton dapatlah jarak pergerakan Pythagoras. Kemudian Newton ini adalah 3.1 meter. Jadi kat sini juga kita ada kata kunci beza. Jadi kita dah kena pasti ada operasi tambah dan ada operasi tolak sebab beza adalah tolak. Jadi ini akhirnya nanti kita tolak. Jadi sebenarnya kita kena cari yang maklumat setiap tiga-tiga jenis kereta belon ni. Jadi yang pertama kita kena cari jarak pergerakan kita Pythagoras. Okay, kereta Pythagoras ialah 1.15 meter lebih daripada Newton. Jadi kena tambah dengan Newton. Maka 1.15 tambah dengan Newton ialah 3.1 meter. Akan dapat jawapan. Okay. Awak mesti ingat masa kita belajar perpuluhan, besar dengan besar, per 10 dengan per 10 dan per 100 dengan per 100. Bila ditambah akan dapat 4.25 meter. Ini adalah kereta Pythagoras. Dapat kita Pythagoras, kemudian kita cari kereta Einstein. Einstein tak payahlah sebab dia dah ada maklumatnya 2.15 meter jarak pergerakannya. Okey, dah tahu dua-dua jarak pergerakan dua-dua kereta ni, kita akan cari beza Pythagoras dengan Einstein. Sebab berbeza Einstein jarak pergerakannya 2.15 meter. Manakala Pythagoras jarak pergerakan keretanya ini adalah 4.25. Pythagoras lagi jauh jarak pergerakannya. Maka kita kena cari beza antara Pythagoras dengan Einstein. Kita tolaklah 4.25 tolak 2.15, maka beza antara jarak pergerakan kereta Pythagoras dengan kereta Einstein adalah 2.1 sifar. Okay, saya rasa kita
sampai di sini je lah ya. Sebab sebenarnya kamu boleh lagi menyelesaikan masalah harian. Yang penting kamu kena baca soalan, fahamkan dan kenal pasti maklumat yang diberi. Kemudian kenal pasti operasi yang terlibat, barulah awak boleh selesaikan masalah harian tersebut. Okey murid-murid, tibalah masanya kita akan bincang untuk latihan kamu uji diri muka surat 101 nombor 1. Okey, ada jadual. Jadi jadual ni soalannya minta lengkapkan jadual di sebelah pasukan manakah yang menang. Ada dua pasukan, Ibnu Sina dan Ibnu Khaldun. Jadi ini menunjukkan jadual ni adalah jadual yang menunjukkan rekod masa pertandingan mencari harta karun. Okey, cabaran A ada dua cabaran A dan cabaran B. Ini permainannya lah. Cabaran A, Ibu Sina, dia dapat melengkapkan masa 1/1/6 jam. Cabaran B, 2/1/3 jam. Jadi jumlah masanya, awak dah tahu ya kata kunci jumlah. Nanti awak buat jalan kira di bawah soalan ni. Okey, mula-mula cari jumlah masa Ibnu Sina, kemudian cari juga jumlah masa Ibnu Khaldun. Jadi 1/2/3 jam tambah 2 4/5 jam. Awak tambahkan pun sama, ada dua jalan kerja nanti di bawah. Soalan ni buat jalan kerja untuk jumlah masa pertandingan mencari harta karun dan untuk pasukan Ibnu Sina dan Ibnu Khaldun. Lepas dah tahu jumlah masa, kalau jumlah masa pertandingan, awak kena fikir sendiri mana yang pemenang. Adakah masa mencari harta karun tu masa dia lagi banyak menang atau jumlah masa yang sedikit yang menang. Nanti buat kesimpulan. Lepas dah cari dua-dua ni, dah jumlahkan dua-dua, awak kena buat kesimpulan pasukan manakah yang menang. Okey, kemudian juga awak perlu buat muka surat 104, nombor 14, ada dua soalan. Hamimah menggunakan 5 liter air mineral, 3/5 air gula, air mineral tahu kosong tu, 3/5 liter air gula dan 1/10 liter pati rozel untuk membuat air rozel. Air rozel tahu yang warna purple tu. Adakah jumlah isi padu itu melebihi 6 liter? Ini pun sama soalan pembuktian. Dia suruh awak buktikan adakah jumlah. Jadi kalau jumlah operasi apa nak buat dengan tiga-tiga nilai ni. Tahu lepas tu kalau dia dah selesai, awak buat kesimpulan adakah jumlah isi padu ketiga-tiga ni melebihi 6 liter. Okey. Seterusnya soalan B. Tengok soalan B, ayah Fong ada 10 meter tali. Dia menggunakan 2.85 meter untuk ikat buku dan 3.12 meter untuk ikat barangan terpakai. Apakah baki panjang tali? Ini pun senang. Baki, siapa baki? Asalnya panjang talinya, kemudian digunakan 2.85 meter untuk ikat buku dan 3.12 meter untuk ikat barangan terpakai. Jadi berapakah baki panjang? Cari pun sama, buat jalan kerja di bawah soalan ni. Kemudian hitung beza panjang tali untuk mengikat buku dengan barangan terpakai. Ni dah ada ni, nampak. Untuk ikat buku 2.85. Untuk mengikat buku 2.85 dan 3.12 untuk ikat barangan terpakai. Cari beza dia. Okey, saya harap kamu dapat kenal pasti maklumat yang diberi, kemudian kenal pasti operasi yang terlibat. Saya harap kamu dapat menjawab dengan betul supaya markah yang baik kamu perolehi. Sekian, terima kasih.